Okey, selamat pagi semua dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai subtopik 5.3 iaitu pantulan gelombang. Jadi apakah itu pantulan gelombang? Jadi saya akan berikan awak salah satu contoh pantulan gelombang yang mungkin awak pernah tengok. Jadi yang seperti yang awak tengok sekarang, kita ni ada dekat tepi pantai, ya? Dan seperti yang awak lihat ni, ada ombak yang datang ke arah kita. Tapi kalau awak perasan, yang ombak ni akan bergerak balik ke arah yang bertentangan dengan sebelum ni. Ya. Jadi, fenomena ni adalah antara contoh fenomena pantulan gelombang air. Yang paling simple sekali. Tengok, kalau perasan dia datang, lepas tu dia pergi balik ke arah laut. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pantulan gelombang, kita kena tahu mengenai muka gelombang. Jadi, untuk mengetahui tentang muka gelombang, kita baca dulu terlebih dahulu tentang ayat ni. Okey, semua titik di atas garis AB adalah sefasa. Sebab titik-titik tersebut berada pada jarak yang sama dari sumber getaran dan mempunyai sasaran yang sama. Jadi kita lihat dekat gambar ni. Kita tengok titik A dan titik B. Di mana titik A dengan titik B ni sefasa. Sama fasa. Disebabkan dia mempunyai jarak yang sama daripada sumber getaran. Di mana sumber getaran dekat gelombang air ni ialah kayu ini. Yang telah menyebabkan air ni bergerak. Dan awak dapat lihat dekat sini yang A dan B ni ialah sama-sama buncit. Yang menunjukkan dia sama fasa. Jadi kita tengok yang ayat seterusnya. Di mana garis AB yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam satu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Jadi, muka gelombang ni ialah garis yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam satu gelombang. Sebagai contoh dia, awak tengok dekat yang C dengan D ni. C dengan D ni ialah poin titik-titik yang sefasa juga. Jadi, line garis yang menyambungkan C dengan D ialah sama juga muka gelombang. Jadi awak ingatlah yang muka gelombang tu ialah garis yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam satu gelombang. Jadi kalau awak tengok ke gambar yang seterusnya, ada jalur cerah dan jalur gelap. Yang ni ialah gambar pada tangki riak yang menunjukkan kepada muka gelombang. Jadi muka gelombang ni ialah pada jalur cerah. Yang ni ialah bagaimana fenomena ni terjadi disebabkan oleh apabila dia dekat puncak, cahaya akan melalui kawasan puncak ni dan akan tertumpu pada kawasan satu titik yang akan terhasilnya jalur cerah. Di mana jalur cerah ni menunjukkan kepada muka gelombang. Baiklah, untuk yang seterusnya, kita akan mengenali lebih lanjut tentang dua jenis muka gelombang. Di mana dua muka gelombang tersebut ialah muka gelombang satah dan muka gelombang bulat. Yang ni adalah gambar kepada muka gelombang satah dan muka gelombang bulat. Jadi untuk dua muka gelombang ni, awak hanya perlu ingat dua ciri. Di mana muka gelombang satah dan bulat mempunyai ciri yang sama. Iaitu ciri yang pertama ialah arah perambatan
gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Dia apa maksud dia ni? Arah penebatan ialah garis yang berwarna pink. Kalau awak perasan. Yang ni, yang ni, yang ni. Jadi, dengan muka gelombang ialah garis yang berwarna biru. Ya? Serenjang. Yang membawa maksud garis warna biru ni dan garis warna pink ni ialah berukuran bersudut 90 darjah. Ya? Dekat muka gelombang sata ni. Kalau awak tengok dekat muka gelombang bulat ni juga, awak tengok perbezaan sudut antara arah penebatan dan muka gelombang, dia akan ialah 90 degree. Yang ni pun 90 degree. Kalau awak kira kat sini pun 90 degree dan dekat 90 degree. Jadi ingat ya, arah penebatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Untuk ciri yang kedua pula ialah panjang gelombang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berurutan. Kalau awak dapat mengira panjang gelombang dekat sini, awak akan dapati jarak gelombang dekat bahagian ni adalah sama dengan jarak gelombang dekat bahagian ni. Dan yang seterusnya. Dekat ke gelombang bulat ni juga sama. Apabila awak cuba untuk dapat mengira, kalau awak dapat mengira wavelength panjang gelombang dekat sini, awak akan dapati yang panjang gelombang dekat bahagian ni adalah sama dengan panjang gelombang ni dan panjang gelombang ni sama dengan panjang gelombang yang ni. Baiklah, yang tu sahaja untuk muka gelombang. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan ajar bagaimana untuk melukis gambar rajah pantulan gelombang. Okey, jom kita teruskan. Jadi, apa yang perkara pertama murid-murid perlu lukis adalah papan pemantul, iaitu tempat di mana gelombang akan memantul apabila merambat ke papan tersebut. Dan seterusnya, kita akan ada arah gelombang itu merambat, iaitu dan arah juga ia dipantulkan kembali. Dan seterusnya, kita akan ada garis normal di antara tengah-tengah arah gelombang itu merambat. Yang seterusnya, sudut akan terhasil. Kita akan ada dua sudut yang terhasil, iaitu satu adalah sudut 7, iaitu diwakili oleh I. Dan seterusnya kita akan ada sudut pantul, iaitu diwakili oleh R. Murid-murid harus mengingati simbol-simbol ini untuk menjawab soalan calculation yang akan diberikan oleh guru-guru nanti. Ya. Dan seterusnya kita akan ada soalan nanti dulu. Jadi ini adalah gambar rajah keseluruhan pantulan gelombang. Jadi diharapkan murid-murid ingat bagaimana untuk melukis setiap langkah dari A sampai Z. Jadi kita beralih pada soalan. Jika diberi I bersamaan 35 darjah, maka berapakah nilai R? Murid-murid harus tahu bahawa sudut 7 dan sudut pantul adalah sama dalam fenomena pantulan gelombang. Jadi jika diberi I sama dengan 35 darjah, maka berapakah nilai R? Sudah tentu nilai R adalah 35 darjah. Okey, kita beralih kepada V equals to F lambda adalah formula umum untuk gelombang sahaja. Jadi, apakah akan berlaku kepada formula ini? Kepada ciri-ciri ini apabila pantulan gelombang berlaku? Kita beralih pada sudut dahulu, iaitu sudut 7 dan sudut pantul. Apabila pantulan gelombang berlaku, dia akan sama, iaitu I equals to R. Manakala panjang gelombang, iaitu lambda, tiada perubahan. Frekuensi tiada perubahan dan laju gelombang juga tiada perubahan yang akan berlaku. Arah perambatan pula akan berubah.
Itu kita sudah lihat dalam gambar rajah sebelum ini. Kita boleh nampak arah gelombang itu merambat dan arah gelombang itu dipantulkan amat berbeza dua-dua tersebut. Maka ia berubah apabila pantulan gelombang berlaku. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Harap murid-murid dapat melukis gambar rajah pantulan gelombang dengan betul. Hai semua. Dah penat dah ke? No. Tadi dengan Cikgu Atikah, lepas tu dengan Cikgu Ilya dan sekarang dengan Cikgu Afikah pula. Okey, hari ni saya nak sambung tajuk pembelajaran kita iaitu pantulan gelombang dengan aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian kita. Okey, Cikgu sebenarnya bersemangat ni nak sampaikan ilmu pada awak ni. Jadi saya harap awak pun bersemangat juga untuk terima ilmu daripada saya, daripada kami bertiga. Okey? Jadi marilah kita teruskan dengan aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. Pelik tak? Kita tak nampak gelombang. Kan? Jadi macam mana dia boleh ada dalam kehidupan harian kita? Macam mana kita boleh gunakan gelombang tu untuk memudahkan kehidupan seharian kita? Jadi ini yang kita nak fokuskan pada kali ini. Okey, jadi sekarang ni kita nak masuk kepada aplikasi pantulan gelombang yang pertama iaitu di dalam bidang perubatan. Okey, kita boleh baca kat sini, gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ dalaman atau fetus memudahkan pemeriksaan perubatan. Jadi persoalannya dekat sini, apakah gelombang ultrasonik? Okey, kat sini dah ada jawapannya. Gelombang ultrasonik ni sebenarnya adalah frekuensi yang mempunyai frekuensi melebihi 20 kHz. Melebihi 20 kHz. Pendengaran kita, pendengaran manusia adalah terhad sehingga 20 kHz sahaja. Maksudnya frekuensi dia ni terlalu tinggi. Kita tak boleh nak dengar. Okey? Jadi macam mana gelombang ultrasonik ni digunakan? Kita tengok gambar yang dekat bawah ni. Ada satu alat ni namanya transducer. Macam dalam gambar ni. Transducer ni dia akan disambungkan kepada satu mesin namanya ultrasound machine. Okey, dekat ultrasound machine tu adalah skrin macam ni lah. Macam kat sini ni Nak tengok gambar baby kan? Okey, apa yang berlaku adalah daripada mesin ni pergi ke transducer ni. Transducer ni akan mengeluarkan gelombang ultrasonik lah. Pergi kepada baby macam ni. Apabila sampai kepada baby, gelombang itu akan dipantulkan semula kepada transducer. Pantulkan balik. Ting, macam ni. Jadi, dekat sini, nanti sampailah dekat sini, dekat skrin ni. Ada gambar baby macam ni. Lepas tu kalau macam kita tengok gambar baby tu macam tak jelas kan, kabur-kabur. Apa yang berlaku? Tu maksudnya sudut, angle ni tu tak berapa nak tepat. Jadi doktor pun gerak-gerakkanlah transducer tu ke kiri sikit, ke kanan sikit, nak nampakkan gambar baby tu dengan lebih jelas. Okey? Semua faham okey? Baik, kita ke aplikasi yang seterusnya iaitu di dalam bidang ataupun sektor perikanan. Kita boleh baca dekat sini, teknologi pemantulan ultrasonik yang dikenali sebagai sonar membantu mengesan kawasan yang mempunyai banyak ikan. Transducer memancarkan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan oleh ikan kembali ke transducer. Ini maksudnya sama je, konsepnya sama. Apabila ada sudut, ada gelombang, okey, dengan sudut. Lepas tu gelombangnya dipantulkan semula. Okey. Lepas tu kita akan dapat hasilnya. Hasil bacaannya. Sama ada gambar ke, kedudukan ke. Okey. Dan dalam bidang perikanan ni, kita menggunakan teknologi namanya sonar. Apa maksud sonar ni? Sonar ni famous tau. Maksudnya sound, navigation and ranging. Jadi kat sini nampak ni ada kecil ni. Gambar ni ada transducer kat sini. Apa yang berlaku? Nampak wave ataupun gelombang warna merah ni
dipancarkan ke dalam laut. Sebab kita nak cari ikan ni. Nak cari ikan, kita hantar wave ke bawah, ke dasar laut. Jumpa ikan. Apabila gelombang itu dipantulkan oleh objek, sekarang ni objek kita adalah ikan lah. Jadi wave tu, gelombang tu akan dipantulkan semula kepada transducer tadi. Okey, jadi nelayan pun tahulah, oh, dekat kawasan sini ada ikan. Jadi kita pun boleh menjala. Nelayan sekarang tak adalah kita nak main tangkap je ikan, main letak je jala kat mana-mana. Membazir. Jadi apa kata kita gunakan alat ni yang bernama solar, memudahkan urusan. Cepat pun cepat, ikan pun dapat banyak, kan? Ini salah satu kegunaan ataupun aplikasi pantulan gelombang. Kemudian kita ada aplikasi yang seterusnya untuk penganggaran jarak. Okey, kita baca dulu. Gema terhasil apabila gelombang bunyi dipantulkan kembali apabila terkena pada suatu objek. Gema boleh digunakan untuk mengesan lokasi suatu objek dan mengetahui jarak objek yang berada di hadapan. Kita tengok gambar kat sini. Kat sini saya bagi contoh haiwan. Ini namanya kelawar. Ada kalau siapa-siapa yang tak pernah nampakkan kelawar. Okey, kelawar hidupnya di waktu malam. Yang ini namanya dolphin. Okey, comelkan dolphin saya. Oh my god. Okey, kat sini. Kenapa kita gunakan contoh sebagai kelawar dan juga dolphin? Sebab mereka berdua boleh menghasilkan, sebab kelawar dan juga dolphin ni boleh mengeluarkan bunyi ultrasonik. Frekuensinya sangat tinggi. Okey, jadi apabila contoh kelawar ni mengeluarkan bunyi dia bunyi kelawar. Kelawar kan hidup waktu malam. Dia hidup waktu malam dan tidur di waktu siang. Dia keluarkan bunyi pada waktu malam, nampak warna kuning ni. Wave ataupun gelombang ni pergi ke depan lah. Lepas tu nampak pula ada burung kat depan ni. Oh, ada halangan rupanya. Takkanlah nak langgar burung. Jadi daripada sini gelombang yang warna kuning ni dipantulkan semula. Nampak gelombang warna merah kat belakang ni. Dipantulkan semula kepada kelawar ni. Lepas tu kelawar ni macam boleh detect, oh, ada burung kat depan, ada halangan kat depan. Jadi itu kegunaan gelombang ultrasonik di dalam penganggaran jarak. Begitu juga dengan dolphin. Dolphin punya bunyi pun nyaring. Okey, kita boleh tengok dekat gelombang warna kuning ni. Dolphin ni mengeluarkan bunyi. Okey, ultrasonik dia. Bunyinya sangat tinggi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Okey, terkena pada ikan, dipantulkan oleh ikan. Kemudian gelombangnya akan dipantulkan semula. Okey, dipantulkan semula kepada dolphin. Dolphin dia pun macam boleh detect, oh, ada ikan kat depan. Okey, satu lagi contoh yang mungkin boleh saya beri mengenai penganggaran jarak adalah kapal selam, submarine. Okey, let's say ada pulau lah dekat depan. Ada pulau, ada pokok kelapa. Ni pasir. Lepas tu ni dasar laut. Lepas tu kalau ada submarine ni kan, dia tengah lalu kan, manalah nak nampak. Jadi boleh mengeluarkan, boleh detect ni. Boleh mengeluarkan, kita boleh gunakan sonar. Keluarkan ultrasonic sound. Okey, oh, ada pulau lah dekat depan. Okey, dah stop. Dah stop lah, tak payahlah nak sambung lagi belayar menyelam kat situ, nanti langgarlah pulau tu, kan? Semuanya berfungsi dengan menggunakan pantulan gelombang. Okey, gelombang tu dituju, kemudian dipantulkan semula. Dipantulkan semula kepada submarine ni tadi. Okey? Okey, yang seterusnya, yang ni yang last, iaitu untuk komunikasi. Gelombang radio dari satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Apa maksud gelombang radio ni?
Okey, gelombang radio ni sebenarnya adalah salah satu jenis gelombang yang kita akan belajar pada next subtopik nanti. Okey, ada banyak jenis gelombang. Gelombang radio, ada UV ray. Okey, itu antara salah satu contohnya. Jadi untuk komunikasi kita menggunakan gelombang radio. Jadi gelombang radio ni daripada satelit komunikasi. Okey, kat sinilah contohnya ada satelit komunikasi. Oh, besar ni. Macam rebin pula. Okey, daripada satelit ni akan keluar gelombang radio. Gelombang radio. Let's say macam tu, okey. Kemudian dipantulkan oleh antena parabola. Okey. Antena ni dia bentuk parabola. Maksud parabola tu adalah melengkung. Dia bukan satah. Bukan jenis plana. Contohnya piring astro lah. Piring astro yang awak tengok dekat atas bumbung rumah awak tu. Dah sampai kepada piring ni. Kemudian dipantulkan kepada horn suapan. Horn suapan tu yang inilah. Yang ini. Kemudian dia akan pantulkan semula. Sama macam dalam gambar ni. Nampak ya? Okey. Jadi maksudnya kalau macam baru-baru pasang astro kan, tak berapa nak jelaskan. Nanti technician tu betulkanlah sikit. Piringnya ke kiri sikit, ke kanan sikit. Nak dapatkan gambaran dekat TV tu yang jelas tu. Jadi kita kena setkan angle yang betul. Supaya gambarnya jelas, awak pun senang hati nak tengok TV. Okey? So, jadi kat sini, saya nak rumuskan kembali perkara yang penting dalam topik pantulan gelombang ni. Okey? Apabila gelombang dipantulkan, ada perkara yang tidak berubah dan juga berubah. Apa yang tidak berubah adalah frekuensi. Frekuensi gelombang, hal laju gelombang dan juga amplitude gelombang. Okey? Dan apa yang berubah adalah arah perambatan. Maksudnya daripada arah dia tuju macam ni, lepas tu dipantulkan oleh objek kan? Lepas tu dia akan dipantulkan semula ke macam ni. Dia tak go through macam tu. Dipantul. Okey? Kat sini, penting. Sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Jadi macam mana awak tuju? Kalau let's say angle dia 30, jadi dia pantul balik pun 30 degree juga. Okey? Itu sangat penting untuk subtopik kita, iaitu pantulan gelombang. Okey? Jadi saya harap awak semua faham dan jelas mengenai subtopik kita pada kali ini. Apa-apa pun terms-terms di dalam subtopik kita pada kali ini ataupun pada bab kita, bab gelombang, perlu ambil tahu. Apa itu frekuensi, apa itu hal laju, apa itu amplitude, ya. Dan juga konsep-konsep macam ni sepatutnya kena tahu, kena jelas. Sebab itu LO ataupun learning outcomes kita pada hari ini. Jadi, itu sahaja daripada saya, Cikgu Afiqah, daripada Cikgu Ilya dan juga daripada Cikgu Atikah. Terima kasih dan selamat belajar fizik. I love physics.